Salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi tentang GPPP 1092 Tugasan 2, iaitu tajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan dan inspirasi tentang guru berjiwa pendidik. Okay. Yang isi kandungan yang saya akan berkongsi hari ini ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Akhirnya ialah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama ialah pengenalan. Selepas kemerdekaan, Malaysia berusaha membina sistem pendidikan beracunan tempatan. Maklumatnya termasuk menyemarakan perpaduan, membentuk masyarakat saintifik dan progresif, meningkatkan kemahiran teknologi serta menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan. Misi pendidikan Malaysia adalah membangunkan sistem kooperatif bertaraf dunia bagi mengembangkan potensi individu dan memenuhi aspirasi negara. Yang pertama, apakah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM? Ia menunjuk Akta Pendidikan 1996. Subsection 117A memberi tanggungjawab kepada Ketua Naja Sekolah untuk memastikan taraf pengajaran yang memuaskan di institusi pendidikan. Jemaah Naja dan Jamani Kualiti JNJK memperkenalkan sistem pemastian pendidikan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan STKP pada 2001 yang kemudian digantikan dengan SKPM pada 2003. SKPM 2010 disemak semula sejajar dengan Hala Tuju JNJK 2015 hingga 2020 dan pengenalan NKRI pendidikan. Sepasnya, iaitu tujuan SKPM 2010. Yang pertama ialah menetapkan aras kecemerlangan sekolah. Seterusnya ialah menjelaskan maksud taraf pengajaran yang memuaskan dalam Akta Pendidikan 1996. Yang seterusnya ialah membolehkan sekolah menilai sendiri kualiti tanpa naja sekolah. Seterusnya ialah memelihara kualiti pendidikan selaras dengan cabaran global dan dasar negara seperti PPPM 2013 hingga 2025, Kawasan 2020 serta GDP. Yang akhirnya ialah meningkatkan profesionalisme pendidikan. Ya, seterusnya ialah kita akan kongsi tentang kepentingan SKPM 2010. Iaitu menjadi panduan untuk mengukur dan meningkatkan kualiti sekolah melalui penarafan kriteria sekolah PKS SKPM, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, serta merancang program pembangunan potensi sekolah SIP. Okey, seterusnya saya akan kongsi tentang elemen dan butiran tanah SKPM. Yang dalam Standard 1, kepimpinan sekolah. Pemimpin sekolah berperan menggerakkan wawakan sekolah secara persekutuan untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pendidikan serta PTP. Yang dalam Standard 2, pengurusan organisasi. Sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira keperluan staf, kemudahan dalaman dan sumber ruangan bagi memastikan keberkesanan operasi. Yang masuk ke dalam Standard 3, pengurusan kokurikulum dan hal ehwal murid. Bidang ini diurus dengan berkesan bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang dalam Standard 4, pengajaran dan pembelajaran PDP. Guru merancang dan melaksanakan PDP berkualiti tinggi untuk memperkembangkan potensi murid secara berterusan. Yang akhir masuk ke dalam Standard 5, kemenjadian murid. Sekolah melahirkan murid yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu mencapai kesejahteraan diri. Yang setiap standard mengandungi aspek kritikal standard quality STAK dan tindakan untuk mencapaikannya TUMS.
Seterusnya ialah elemen tampahan dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPM G2 dalam Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 memasuki gelombang 2 pada 2016. SKPM MG2 diperkenalkan untuk penilaian sekolah yang lebih holistik dan penambahkaitan berterusan. Apa yang perubahan dalam SKPM G2? Dia ada sedikit yang perbezaan. Yang dalam standard 1 kepimpinan, pengetahuan guru besar PPG sebagai pemimpin mereka berimpak bertinggi dalam memajukan sekolah dan ketika dalam standard 2 pengurusan organisasi. Dalam standard 2 pengurusan organisasi, pengurusan sumber manusia, aset kewangan, pendidikan, iklim sekolah serta perpatuan strategi. Yang masuk ke dalam standard 3 yang berbeza dalam pengurusan kurikulum, core kurikulum dan hal ehwal murid ialah ada 3 hala. Yang pertama ialah kurikulum, iaitu pelaksanaan mata pelajaran dan pengurusan masa instruksional. Dan seterusnya ialah core kurikulum, pengurusan kelab sukan dan badan beruniform. Akhirnya ialah hal ehwal murid dalam hala disiplin, keselamatan, kesihatan, bantuan pelajaran dan bimbingan kaunseling. Yang seterusnya ialah standard 4, iaitu pemutahan caraan dan pembelajaran. Guru sebagai perancang, pembimbing, petolong dan penilai bagi memastikan murid belajar secara aktif. Yang akhirnya ialah standard 5, iaitu kemenjadian murid. Murid mencapai potensi maksimum dalam akademik, kurikulum dan sosial. SKPM G2 memastikan sekolah terus berkembang dan selaras dengan keperluan semasa. Yang seterusnya ialah implikasi Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM terhadap sistem pendidikan negara. Yang pertama, SKPM digunakan oleh JNJK dan KPM untuk memantau, memeriksa dan menilaikan sekolah. Yang itu KPM ialah Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang seterusnya, sekolah pula menggunakannya untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan isu melalui penarafkan kendiri sekolah PKS SKPM bagi merancang program menambahkan secara berterusan. Seterusnya, apakah peranan pembimbingan sekolah? Yang pertama ialah memimpin kurikulum dan mewujudkan budaya belajar yang positif dan mencerah PDB guru serta memberi maklum balas pembina. Yang akhirnya ialah mengelak perancangan dan pelaksanaan PDB bagi mengelakkan kebincangan. Yang seterusnya, apakah pengurusan sumber manusia? Yang pertama ialah mengenal pasti potensi dan kemahiran guru agar tugas diakhirkan dengan seimbang dan memberi latihan dan kursus yang relevan bagi meningkatkan kemahiran. Seterusnya ialah menilai prestasi kerja guru secara adil, sistematik dan berterusan. Yang kemudian, peranan panitia mata pelajaran, iaitu perancang dan melaksanakan program peningkatan kualiti PDB dan memantau dan menilai pelaksanaan kurikulum serta penggunaan peruntukan kewangan serta optimum. Yang lagi 2, semua ini 5 dan lagi 2 ialah pelipatan murid dalam pembelajaran. Murid digalakkan berinteraksi aktif dengan guru, rakan dan faham pembelajaran. Kaedah pengajaran pelbagai digunakan mengikut keupayaan murid. Akhirnya ialah aktiviti menarik, merangsang pemikiran kreatif dan kritis serta mencapai objektif pembelajaran. Yang akhirnya ialah budaya kualiti dalam pendidikan. SKPM menanam budaya penekaan terhadap kualiti dalam sekolah. Sekolah menerima SKPM sebagai gagasan profesional, bukan sekadar pentadbiran. Sistem pendidikan yang mantap memastikan maklumat misi dan visi negara pandai. Seterusnya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 dan 2025. Ini cakap pengakali pada tepat. Apa dia actually ialah PPPM?
Yang seterusnya, PPPM bertujuan memperluas akses pendidikan berkualiti bagi melahirkan rakyat pada yang siap. Pelan ini terbahagi kepada 3 kelompok. Yang kelompok 1 iaitu dari 2013 hingga 2015 iaitu perubahan asas sistem pendidikan. Yang masuk dalam kelompok 2 iaitu 2016 hingga 2020 iaitu penantapan dan pendidikan kualiti. Yang akhirnya masuk ke dalam kelompok 3 iaitu dari 2021 hingga 2025 iaitu transformasi ke arah kecemerlangan global. Okay. Seterusnya, apakah aspirasi sistem pendidikan negara? Yang pertama, dalam akses kesamaratan peluang pendidikan dari prasekolah hingga tingkatan 5. Yang seterusnya ialah kualiti, iaitu menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf antarabangsa melalui TIMAS dan PISA. Yang kemudian iaitu acuity. Dalam acuity merupakan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar serta tahap sosioekonomi dan gender. Yang selepasnya ialah perpaduan. Ia memupuk keharmonian melalui interaksi murid dari berbagai latar belakang. Yang akhirnya ialah kecakapan. Ia memaksimumkan keberhasilan murid dengan sumber sedia ada. Hal ini, PPPM memastikan pendidikan negara relevan, inklusif dan berkesan dalam menghadapi cabaran globalisasi. Ya, seterusnya akan berkongsi tentang 6 aspirasi murid. PPPM menekankan pembangunan murid secara holistik berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan dengan 6 aspek utama. PPPM memastikan murid bukan sekadar secemerlang akademik, tetapi juga memiliki nilai dan kemahiran yang diperlukan untuk masa depan. Okay. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan ini menguasai literasi, numerasi, serta mata pelajaran teras seperti matematik dan sains, di samping pertetahan kepada seni, muzik dan sukan. Seterusnya ialah kemahiran berfikir, mampu memperoleh, memperhubung dan mencipta ilmu baharu dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Yang seterusnya ialah kemahiran memimpin, perkembangan keusahawan, daya tahan, kecerdasan emosi dan komunikasi aktiviti perkumpulan. Yang selepasnya ialah kemahiran peribahasa, menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan perpaduan, serta bahasa Inggeris serta bahasa komunikasi antarabangsa. Yang seterusnya ialah etika dan kerohanian. Ini membentukkan nilai moral tinggi, kebijaksanaan dalam membuat keputusan serta keberanian mempertahankan kebenaran. Yang seterusnya ialah identiti nasional, menghayati rukun negara, memahami sejarah negara dan mengamalkan semangat patriotisme serta keterangkuman dalam kepelbagaian. Seterusnya, apakah implikasi PPPM terhadap sistem pendidikan negara? Yang pertama, pelaksanaan PPPM 2013 hingga 2025 membawa perubahan signifikan kepada guru, murid, pemimpin sekolah, ibu bapa dan pengawal pendidikan. PPPM memastikan sistem pendidikan lebih inklusif, berdaya asing, berdaya siang, dan berorientasikan masa depan, selaras dengan aspirasi pendidikan negara. Aspirasi PPPM terhadap guru melindungi implementasi PPPM terhadap guru melibatkan meningkatkan keupayaan bertaraf dunia untuk membantu keberhasilan murid. Seterusnya ialah mendapat sokongan pembangunan profesional dan akses kepada latihan berasaskan sekolah. Dan seterusnya ialah menikmati persekitaran kerja lebih baik dengan beban pengangguran dikurangkan. Yang selepas itu ialah diberi ganjaran berasaskan prestasi dan laluan kejayaan lebih jelas dan pengajaran, kepimpinan atau kepakaran. Akhirnya ialah ditolong untuk bekerjasama
berkongsi amaran terbaik serta lebih fleksibel dalam kaedah pengajaran. Seterusnya, ialah implikasi PPPM terhadap murid. Yang termasuklah ialah akses pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang dan persekitaran pembelajaran kondusif dengan peran akademik dan bukan akademik. Yang selepas itu ialah peningkatan kemahiran berfikir aras tinggi melalui projek perkumpulan dan aktiviti komuniti. Seterusnya ialah lebih banyak hak bersuara dalam menentukan pengalaman pembelajaran. Akhirnya ialah bertanggungjawab bersama dengan menjadikan sekolah lebih selamat dan positif. Seterusnya ialah implikasi PPPM terhadap pembimbing sekolah dan pengawal pendidikan. Dia ini hanya ada dua. Yang pertama ialah mendapat sokongan dalam meningkatkan kecekapan pengurusan sekolah. Seterusnya ialah diberi lebih otonomi untuk menyesuaikan strategi pendidikan di peringkat sekolah. Ialah implikasi PPPM terhadap ibu bapa. Ini dilibatkan dalam menetapkan sasaran pembelajaran anak-anak dan dapat bekerja sama dengan guru bagi memastikan kejayaan murid. Yang kita buat satu rumusan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM berperanan sebagai bantuan dalam mengukur dan mengekalkan standard kualiti sekolah. SKPM membantu memastikan setiap sekolah memenuhi dasar pendidikan negara, termasuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Yang seterusnya, PPPM telah menilai prestasi sistem pendidikan Malaysia berdasarkan pencapaian lampau serta perbandingan dengan tanda aras antarabangsa. Peran ini meletakkan visi sistem pendidikan dan aspirasi murid yang mampu memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Yang akhirnya, melalui pemantauan SKPM, pelaksanaan PPPM dapat pastikan berjalan dengan berkesan, seterusnya mewujudkan sistem pendidikan berkualiti, inklusif dan berdayaan di peringkat global. Ini ialah semua isi yang saya hendak berkongsi pada hari ini. Sekian, terima kasih.